Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita. Allah masih lagi memanjangkan usia kita, dan pada malam ni Allah masih lagi memilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah kita sebelum kita masuk perbicaraan kita, memelihara telinga, muka surat 110. Jadi sebagai mukadimah kita, marilah kita sama-sama merenung tentang satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Surah Al-A'raf ayat yang ke-179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Surah Al-A'raf ayat 179. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam, iaitulah kebanyakan yang terisi di dalam neraka Jahannam itu adalah dalam kalangan jin dan juga manusia. Jadi paling banyak sekali yang duduk dalam neraka Jahannam adalah jin dan juga manusia. Kenapa mereka masuk di dalam neraka Jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka masuk itu kerana mereka lahum qulubun, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu dia sebab kenapa manusia ramai dan juga jin ramai masuk dalam neraka Jahannam, kerana ada hati tetapi tidak mahu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa mereka diberi hati tetapi tidak mahu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberinya mata tetapi tidak mahu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ataupun buat-buat tak nampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka diberi telinga. Mereka diberi telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ada telinga tak guna untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan juga sebagainya. Diberi telinga, tidak mahu mendengar ceramah. Dengar ceramah jadi fobia, tak ketahuan tu, lari dan sebagainya. Ini masalah. Jadi di dalam kehidupan kita kita muhasabah. Ulaika al-an'ami bal hum adall. Ulaika, maka mereka itulah kal an'ami bal hum adall. Mereka diibaratkan seperti mana binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada itu.
ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang yang lalai. Jadi dalam ayat ini maka ulama mentafsirkan dengan macam-macam, dan saya rujuk beberapa tafsir. Yang pertama, tafsir liyatadabbaru ayatihi, markas tadabbur di bawah penguasaan Syekh Profesor Dr. Omar Abdullah Muqbil, Saudi. Maka dikatakan bahawa dibawa satu potongan ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha. Umumnya diketahui sebahagian orang adalah lahum qulubun la yatafaqahu. Namun di dalam ayat ini dijelaskan bahawa la yafqahuna biha, bukan la yatafaqahu. Beza di antara dua ayat. Dan kalau kita tengok di sini, hal ini menunjukkan la yafqahuna biha itu maksud dia diri mereka sendiri tak mau memikirkan ataupun tak mau memahami ayat Al-Quran. La yatafaqahu maksud dia mereka tidak memahami. Itu beza. Mereka tidak memahami dengan mereka yang tak mau langsung terima ayat Al-Quran. Dua benda yang berbeza. Ini dari segi bahasa Arab. Jadi dalam ayat ini Allah tak gunakan kata la yatafaqahu, tetapi la yafqahuna biha. La yafqahuna biha maksudnya mereka tidak selama-lamanya mereka ini memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat mereka ini di mana? Tempat mereka ini di dalam neraka Jahannam. Jadi kalau penggunaan fi'il mudhari' ataupun present tense ataupun menunjukkan tentang sekarang dan juga akan berlaku, maksudnya mereka ini selama-lamanya tak mau dengar langsung ayat dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dulu pun macam tu, daripada muda, umur 13 tahun pun tak mau, mai 20 pun tak mau juga memahami ayat-ayat Allah. Tak cuba nak memahami. Sebab kalau kita tengok di dalam Al-Quran, hanya beberapa persen saja yang memerlukan kepada tafsiran. Contoh dia ayat mutasyabihat dan sebagainya. Tetapi ada ayat-ayat yang lain. Maka kalau kita baca, kita tengok tafsir Al-Quran, maka kita boleh faham. Contoh dia surah Al-As. Surah Al-As ini satu surah yang kata Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak diberitahu oleh Allah SWT tentang surah-surah yang lain, cukup memadai surah Al-As ini sebagai panduan kepada umat manusia. Wal-As, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Wa amil salihat, yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mereka ini berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi cukup mudah. Kalau tak tengok kita tahu dah bahawa betapa pentingnya masa. Semua manusia dalam kerugian, melainkan orang yang beriman kepada Allah. Mereka beriman, mereka tak rugi. Mereka beramal soleh, mereka tidak rugi. Mereka berpesan-pesan kepada kebenaran, menasihati dan sebagainya, kepada kebenaran agama ini dan sebagainya, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Jika ada masalah, ada ujian yang melanda, mereka lah orang yang pergi pesan kepada orang, bersabarlah di atas ujian Allah SWT ini. Selesai. Tapi ada orang dia tak tengok langsung. Tetapi ibu dah sila doa. Mudah-mudahan bulan 1 ni saya sempat keluarkan satu buku berkaitan tentang eksplorasi Quran. Tengah buat lagi tak habis. Mudah-mudahan lah tuan-tuan doa lah boleh siap. Sebab saya berjanji dengan kawan saya, dia tidak habis lah dia. Bila berjanji dengan orang ni, dia kena paksa diri baru siap. Dalam tu insyaAllah saya akan cerita bagaimana step mula kita nak faham Quran sampailah kita nak explore Al-Quran itu sendiri. Yang tu tahap yang last sekali. Sebab apa? Di dalam ayat Quran ni, supaya kita ni dah lama dah baca Quran, tapi kesilapannya tak faham. Di mana kesilapannya? Antaranya iaitulah di tafsir, di dalam rumah tak ada tafsir Quran. Cukup rugi. Kalau dalam rumah tak ada satu pun tafsir Al-Quran. Tak kira lah tafsir Al-Quran itu dalam bahasa apa sekalipun, dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Arab ke, dan juga sebagainya. Bagi orang yang tak erti baca Quran pun, dia tak ada usaha untuk dia nak faham Quran. Sebenarnya Quran itu bukanlah sekadar Allah suruh iqra' sahaja.
Tetapi lebih daripada itu sebagai panduan. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran itu sendiri, memang ayat mula-mula sekali turun adalah surah Al-Alaq, Iqra. Bacalah. Tapi itu baca yang tidak perlu kepada kefahaman ketika itu. Tapi bila mana sudah berjalan beberapa masa setelah itu, maka ditukarkan kepada tala, watlu ni maksud dia baca dalam konteks memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi dah berbeza. Jadi tuan-tuan ibu dah yang sekalian, sepatutnya step yang pertama tu dah lepas dah. Baca Al-Quran tu dah settle dah. Yang kedua ni adalah step memahami Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi tuan-tuan ibu dah yang sekalian, mungkin kita sediakan buku catatan. Kalau kita tengok Quran, kalau nak baca daripada awal sampai habis, nak orang panggil, nak betul-betul nak faham, mungkin ada Al-Quran, ada satu part yang bukan rutin kita, ada part yang rutin kita. Contoh dia, kalau ibu-ibu dan ayah sekalian nak menjadikan hidup ini menjadi orang yang soleh, cuba cari dalam Quran ayat-ayat yang menceritakan tentang orang soleh. Kalau diri kita ni rajin semayang, kita dengan orang lain beza semayang ni. Orang lain semayang mungkin 13 rakaat, main tajuk contoh barangkali, kita boleh buat 50 rakaat pun boleh pergi. Contoh. Jadi dah semayang dah. Cuba keluarkan ayat Quran yang menceritakan tentang semayang dan bagaimana nak meningkatkan kualiti semayang. Mungkin tuan-tuan ibu ayah sekalian dalam apa tentang kekhusyukan, tentang ancaman fawailul lil musallin, will bagi orang yang celakalah bagi orang yang solat. Itu dia. Bila kita kutip-kutip semua setiap satu daripada ayat Quran, maka dia jadi panduan kepada kita. Kalau kita sebagai seorang guru, maka kita tengok apakah teladan-teladan di dalam Al-Quran, guru, macam mana guru itu. Contoh dia di dalam kisah surah Al-Kahfi, bagaimana sifat Nabi Khidir alaihissalam dan sebagainya. Bagaimana kita seorang murid keluarkan juga ayat-ayat Quran yang bersangkutan. Contoh dia dalam Al-Quran, mungkin anak-anak ni dia mungkin dia tak tengok dari segi aspek tu. Dia tak tahu macam mana cara nak memanfaatkan Al-Quran. Nak memanfaatkan Al-Quran tu macam mana. Contoh adalah ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajar kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat hutang nombor juzuk yang ketiga. Muka surat yang berapa saya tak ingat lah. Tapi di sebelah kiri, kata saya, ayat hutang tu satu ayat yang panjang daripada awal sampai habis. Jadi tuan-tuan tengok di situ, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa pada Allah, Allah akan ajar kepada kamu. Jadi kalau kita boleh asingkan ataupun kita boleh keluarkan apa yang menjadi panduan untuk kita jadi panduan dalam hidup kita, maka Al-Quran tu jadi mudah. Al-Quran tu automatik dia jadi mudah. Sediakan satu catatan, buku catatan dan sebagainya, tulis sikit. Ayat ni cerita pasal apa? Ayat ni macam mana kita nak mengambil satu ayat itu sebagai panduan. Ayat ni banyak. Ayat yang berkaitan tentang akidah, ayat yang berkaitan tentang iman, macam mana nak meningkatkan keimanan. Semua cerita dalam Quran. Tengok tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Baca Al-Quran, itu cara-cara yang meningkatkan keimanan. Semuanya duduk di dalam Al-Quran. Cuma explore ataupun tak explore saja. Jadi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, kalau ada kesempatan Allah bagi, ambillah satu, paling tidaknya satu malam, satu ayat. Yang ni adalah sunnah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ambil kadang mentadabbur satu ayat Quran saja, meneleh ayat mata mereka. Satu ayat saja dalam satu malam. Itu yang dibuatkan oleh para ulama. Dan kita al-azkar yang tuan-tuan mengaji, nanti tuan-tuan sampai pada satu bab tentang menangis, tentang menangis ketika membaca Al-Quran tu, akan tengok macam mana Imam Nawawi menukilkan kisah ulama. Mereka ni ada sebahagian mereka ni satu ayat yang baca menangis pingsan. Ada yang meninggal apa dah. Kita tak sampai tahap tu.
Kita nak baca satu ayat pun kadang-kadang mengantuk. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, dia main dia baca. Tu tak kira lagi. Duk nak berebut lawan, nak tengok cerita lagi malam ni pukul 10. Cerita apa tak tahu Allah lah contoh. Duk berebut. Allah, baru nak buka Quran ni. Lagi balik, lagi minum air kopi dan sebagainya. Lagi baru nak buka Quran. Buka Quran ni Allah, cerita pula ke 10. Tak tengok lagi habis episod tu. Lain kali terpaksa juga korbankan Quran. Tentu ibu dan ayah sekalian, kalau kita rasa kita banyak dosa, kita kena banyak baca Quran. Sebab Al-Quran satu huruf 10 ganda kebaikan di situ. Jadi kita ni dalam usia kita yang saya bagi saya sendirilah, kita pun tak tahu bila yang Allah nak panggil kita ni. Jadi dalam keadaan kita kena cari ibadah-ibadah yang boleh sekali buat tu buruk dapat ganjaran di sisi Allah begitu besar. Kalau dalam surah Al-Fatihah ulama mengatakan berapa huruf? Ada 19 huruf. Kali dengan 10 satu huruf, lebih kurang apa 190 contoh. 190 Allah. Kan betul kan saya kira kan 1900. Betul kot dah. 190. Jadi tentu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan kita dapat belajar dengan Quran dengan pelan-pelan. Step yang pertama, Quran dah baca orang. Step yang kedua, memahami. Sebab orang yang duduk di dalam neraka jahanam ini, mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya mereka tak mau memahami, tak mau untuk berusaha untuk memahami ayat Quran. Ataupun dengar Al-Quran tu kira cabut nak lari. Yang ni pun satu masalah. Ini wa na'udzubillah, kita ni tak, mudah-mudahannya tak tergolong lah dalam kalangan ini, dalam kalangan hamba Allah yang macam tu. Wa na'udzubillah misalnya. Jadi mudah-mudahan kita boleh memahami Al-Quran, tidak ada masalah. Cuba memahami Quran. Hanya kadang-kadang satu huruf pun dah cukup. Bismillah. Cuba memahami Al-Quran dengan konteks Bismillah. Bismillah wa abda'u bi Bismillah. Aku mulakan sesuatu amalan dengan Bismillah. Jadi faham dah macam mana setiap amalan yang dilakukan mestilah dilakukan dengan Bismillah. Masuk dalam masjid, baca Bismillah. Jadi macam-macam. Duduk baca Quran Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mula-mula sekali Nabi terima wahyu dengan Allah SWT suruh bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi nak masuk dalam rumah, itu antara sunnah Nabi SAW tu adalah baca Bismillah. Kadang-kadang kita ambil satu huruf saja sebenarnya ayat dalam Al-Quran itu, cuba memahaminya, maka boleh mengubah hidup kita dan juga amalan kita seharian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tak ada masalah. Ibu dan saya kata pada diri sendiri, mudah-mudahan pelan-pelan kita memahami Al-Quran. Baik. Ada hati perlu memahami ayat-ayat Allah. Dan yang seterusnya, setiap manusia memiliki hati, tapi terkadang di antara mereka tidak memiliki akal. Ada hati tapi tidak memiliki akal. Ini dalam tafsir. Dan orang-orang yang bersifat sangat banyak, orang yang bersifat seperti ini sangat banyak, khususnya mereka yang enggan menerima nasihat. Hati itu tertutup daripada menerima nasihat. Sebab itulah dalam firman Allah mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bila diberi nasihat, maka tidak cuba untuk berlapang dada menerima ayat-ayat ataupun keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dikatakan mereka tidak berakal dan tidak sama sekali mengharapkan pahala, dan tidak pula takut akibat yang akan menimpa. Wallahu a'lam. Tuan ibu dan ayah sekalian. Kemudian seterusnya, tak apalah, lagi kita sambung balik. Lagi kita tengok balik. Bagi kita tengok kitab lagi, takut ingat-ingat kita habis. Baik. Tuan ibu dan ayah sekalian, muka surat 110. Telinga merupakan sebahagian daripada 7 anggota tubuh. Salah satu 7 anggota, 7 panca indera yang harus dijaga ataupun dipelihara. Oleh sebab itu, setelah kita membahaskan masalah mata,
Kita ada cerita tentang masalah apa? Masalah mata. Maka baik di sini dibicarakan pula bagaimana seharusnya kita memelihara telinga dari segala perbuatan maksiat yang dilarang dan oleh ajaran agama, ajaran Islam. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi, jadi di sini menceritakan bahawa mata telinga juga boleh menjadi punca maksiat. Sebab itulah kita telinga ini perlu dijaga ataupun membuat kebaikan dengan telinga. Tentu telah dimaklumi bahawa sesungguhnya telinga merupakan nikmat dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, wajib disyukuri. Itu yang dikatakan. Jadi telinga ni satu amanah, satu nikmat yang Allah berikan yang tidak terhingga. Dan kita kena wajib syukuri di atas pemberian Allah dan dipelihara oleh setiap umat manusia. Jadi alangkah bahagianya orang yang memiliki telinga, ia boleh digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Jadi tadi orang yang tak mau dengar ayat-ayat Allah, maka mereka diletakkan di dalam neraka jahanam. Tapi orang yang mempunyai telinga, maka dia menggunakan ke jalan kebaikan, maka dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam tafsiran yang lain, mereka yang mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mengambil pelajaran dan juga nasihat daripadanya. Baik. Kalau kita tengok ayat yang mula-mula kita baca tadi, maka orang yang diancam dengan neraka jahanam ini, mereka tak gunakan telinga untuk buat apa? Untuk ambil pengajaran. Telinga ni tak mau dengar nasihat. Telinga tak mau dengar tazkirah. Telinga tak mau dengar ceramah. Telinga tak mau dengar macam-macam lah, ilmu agama dan sebagainya. Telinga tak mau buat, tak mau dengar benda-benda yang baik. Maka dia pun tak mau ambil pengajaran dan nasihat daripadanya pun tidak mau mendengar daripada menggunakan telinga. Maka mereka ini juga diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Dan tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah sekalian, dan dijelaskan lagi, telinga juga boleh digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kesyahduan dan kemerduan alunan muzik ini. Macam ni, ini muzik yang baik lah. Alunan nasyid. Jadi bukan muzik rock lain, black metal ke apa, yang tu habis je. Kita dengar lagi sabu. Lah ni macam-macam orang buat untuk mendengar ayat Quran. Ada yang melalui YouTube, dia download. Ada yang dia pasang ikut apa TV dia tu, LED ke apa ke. Jadi dia pasang siap, dia download, dia cucuk dia drive. Jadi contoh dia Syekh Al-Afasi. Syekh Al-Afasi ni dia slow sikit dia punya ayat Quran alunan dia. Jadi tuan-tuan nak dengar, nak layan, adalah background burung terbang lah, apalah semua macam-macam lah, tentang keindahan-keindahan alam. Itu bagus juga. Kita tengok, kita boleh mentadabbur dan sebagainya. Ada kadang-kadang ada subtitle di bawah tu, ada terjemahan di bawah tu. Itu kita boleh ambil manfaat. Dan ada juga yang kadang-kadang radio Al-Quran, kadang tak main mana pun. Ada yang dapat percuma pun dah. Saya tak ingat itu member saya, dia dapat percuma radio Quran. Ada yang orang kadang dapat percuma. Kalau tak dengar rugi. Ada yang beli dan sebagainya. Radio yang tu lah, yang kecil untuk jual tu RM20 ke RM30. Allahu a'lam bissawab. Saya tak jual radio tuan-tuan. Jadi saya kena nak cerita ni, dia kata ustaz ni dia macam cerita pula ni, dia suruh beli radio apa. Jadi saya hari tu ada orang tanya lepas habis kuliah, ustaz jual ke apa yang ustaz abang tu? Saya bukan jual, saya tak jual. Saya hanya habaq saja. Jadi kalau nak beli tu kena pergi cari. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dengar daripada duk layan drama daripada pagi sampai ke malam, ada sedikit masa yang kita luangkan untuk mendengar ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran ni kalau kita dengar, kita tak lalai. Tapi kalau drama kita dengar atau kita tengok, kita lalai juga mana pun. Ataupun muzik-muzik yang lain-lain macam tu, kadang-kadang kita lalai. Tapi kalau ayat Quran,
mustahil untuk melalaikan kita sebab dia mukjizat. Mukjizat yang saya tak tahu nak cerita lah ibu dah yang sini. Kalau Al-Quran kita baca, memang kita tak faham pun, kita boleh duduk kita hampir 1 jam ataupun 1 juzuk boleh habis. Cuba kita baca buku falsafah nak. Tengok muka surat pertama boleh macam ni, pusing ni tak boleh bincang balak. Tutup buku tu, letak tepi. Sebab dia bukan mukjizat. Tapi Al-Quran ni mukjizat. Kalau kita baca tak faham pun, tetap ada apa orang panggil kelazatan dia, tetap ada kelazatan zuk dia untuk kita baca Quran dan sebagainya. Jadi ibu dah sedar. Begitu juga kita dengar ayat Quran, sentiasa duduk dalam rumah dengar ayat Quran, maka dia pun boleh memberikan kelazatan juga kenikmatan kita. Jadi gunakan panca indera telinga ini sebaik-baiknya. Baik, kemudian mendengar lagu qasidah yang barangkali boleh mendekatkan diri kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat dah dulu waktu saya belajar, ada kami kena belajar tentang satu qasidah. Amin tadhakuri jirani bizisanan mazashtada ma'ajara bimukhlati bidami. Dulu waktu saya belajar dulu, menceritakan tentang qasidah ini. Di power dia itu menyebabkan kerajaan apa saya tak ingat, Allahu'alam bissawab, waktu perang. Dengar qasidah ni semangat nak pergi perang. Dia tuan ibu dah sudah. Itu tentera-tentera Islam zaman terdahulu. Mereka guna qasidah pancaragam tak ada lah tentu barangkali. Allahu'alam bissawab. Kita ni sekarang qasidah itu ditukarkan. Mungkin tak ada dah syair-syair begitu, tapi digunakan lagu-lagu ketenteraan dan sebagainya, menyebabkan orang-orang tentera ataupun askar-askar ni semangat berlari 20 km pun, kalau menyanyi pun 20 ke 100 km ke 90 ke, Allahualam. Jadi semangat sambil berlari sambil menyanyi, jadi tak ada rasa penat dan sebagainya. Wallahualam bissawab. Dia cerita menyanyi tentang lagu patriotik. Jadi itu antara semangat. Jadi bila mana kita mendengar lagu-lagu qasidah dan sebagainya, mudah-mudahan kita boleh teringat ataupun terkenal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mendengar tuntutan dan juga petunjuk ajaran agama, mendengar ceramah, mendengar tazkirah dan sebagainya. Namun demikian, Allah memberikan telinga kepada umat manusia bukan semata-mata hanya supaya dipergunakan untuk mendengar setiap suara, bisikan, perkataan ataupun ucapan apa saja yang dapat ditangkap melalui telinga, tetapi Islam telah memberikan garis-garis. Jadi boleh saja kita dengar, boleh kita gunakan panca indera kita ni apa saja, boleh tangkap pendengaran ini dengan apa saja, tetapi ada garis-garis panduan di dalam menggunakan telinga tersebut. Jadi Islam menggariskan agar telinga ini banyak digunakan. Yang pertama, mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi banyakkan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyakkan mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, banyakkan mendengar hikmah dan juga para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan ibu dah ya, sekarang kita, termasuk saya sendiri lah, kita boleh ke daripada pagi sampai ke malam 24 jam kira dengar 3 benda ni. Paling tidaknya pun berusaha. Paling tidaknya berusaha sehari itu. Takkannya dalam hidup ni telinga ini digunakan semuanya kepada benda yang tak baik. Barangkali tuan-tuan ibu dan sekalian duk main pada malam ni antara masa yang diinfakkan lah untuk menggunakan panca indera dengan baik. Jadi tuan-tuan, bila mana kita belajar ni ibu dan sekalian, kita gunakan semua panca indera kita. Mata, telinga dan juga sebagainya. Mata, telinga, tangan dan sebagainya. Ada satu je lah panca indera tu yang kita tak pakai. Nanti yang tu kita tak cerita di sini. Yang lain kebanyakan semuanya kita pakai. Perut kita tak pakai dan sebagainya. Kalau perut kita pakai tengok waktu ngaji habis. Jadi perut dan juga satu lagi lah saya balas nak sebut. Tapi yang kebanyakan yang lain ni semua lah kita pakai. Mata, telinga, tangan, kaki kita pakai. Ada 3 lagi. Yang 3 lagi kita tak pakai. Baik, kalau kita pakai juga
lisan. Lisan ni kita pakai sambil mengaji, pakai lisan juga habis. Jadi siapa yang nak dengar, siapa yang nak mengaji, jadi dia belagar waktu tu. Sebab tu tuan-tuan ibu dan sekalian, sebab tu mungkin tuan-tuan ibu dan sekalian ni mungkin ada cikgu. Jadi dia tak boleh tengok anak murid dia kalau dah kelas duk menyembang. Dia akan naik haji jadi atromen. Memang marah sungguh. Pasal apa? Sebab dia, kalau dia cakap, kita pun cakap lagi, siapa nak dengar? Jadi tiga perkara je tak kata, tapi 4 lagi kita gunakan. Tuan-tuan ibu dan sekalian, lagi dikatakan lagi bahawa Islam telah memberi garis-garis tertentu di dalam menggunakan telinga tersebut, dan Islam telah menggariskan agar telinga digunakan untuk mendengar firman Allah, mendengar sabdaan Rasulullah, dan mendengar kata hikmah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tengok balik tentang kebaikan-kebaikan para sahabat dan sebagainya. Mungkin kita duduk di rumah kita, mungkin ada satu-satu kadang-kadang kita bosan dan sebagainya, kita tengok macam mana sahabat ada motivasi mereka. Motivasi mereka ni macam-macam. Ada yang ustaz-ustaz cerita berkaitan tentang motivasi sahabat dalam menghidupkan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang dihidupkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, merupakan banyakkan ibadah. Itu adalah motivasi supaya kita tengok-tengok kisah ni, kita boleh ikuti. Mudah-mudahan kita punya semangat untuk beribadat pun tingkat pada hari Jumaat. Dan antara itulah membaca surah Al-Kahf. Tuan-tuan ibu dan sekalian, di samping itu hendaklah digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi panca indera telinga ini digunakan untuk mendengar ilmu pengetahuan yang boleh membawa sesuatu kebahagiaan yang kekal dan nikmat yang abadi yang telah disediakan kelak di hari akhirat. Jadi telinga juga boleh digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini kita dah cerita. Ada yang kadang-kadang kita dengar radio saja. Mungkin nasihat-nasihat barangkali kita gunakan telinga. Sebab dia bukannya kena aplikasi teori. Kalau matematik guna telinga saja, pakai termenung kita. Macam mana nak settle dengan masalah? Dia kena guna mata. Ada kadang-kadang mendapatkan ilmu dengan menggunakan mata, dan ada juga menggunakan telinga. Ada yang terpaksa menggunakan kedua-duanya, mata dan juga telinga. Kalau tidak, tak dapat ilmu tu. Mungkin kita boleh terang pada anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Ada subjek yang kena guna telinga banyak, ada subjek kena guna mata banyak, dan ada subjek kena menggunakan mata dan juga telinga. Tapi kalau dalam bahasa, contoh dia ada istima' ataupun pendengaran, kemahiran mendengar, yang oral dan sebagainya, oral speaking lah, apa semua. Jadi kalau dia dengar, maka dia boleh tahu macam mana nak membalas. Ada yang membaca, menggunakan kemahiran membaca, dan juga ada juga menggunakan kemahiran menulis. Tentu ibu-ibu dan ayah sekalian, bila kita tengok dalam surah Iqra, antara syiar kata Dr. Dr. Ali Sabuni, Syekh Ali Sabuni, Dr. Syekh dalam tafsir Safatul Tafasir, dia cerita bahawa waktu Allah SWT turunkan ayat surah Iqra, surah Al-Alaq, surah Iqra ataupun Al-Alaq itu, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu menunjukkan tentang syiar agama. Jadi syiar agama ini dengan Iqra, dengan membaca, dengan membaca. Jadi antara syiar. Jadi nak dapat ilmu itulah dengan membaca. Yang kedua adalah kitabah, menulis. Dan yang ketiga adalah dengan ilmu. Jadi kalau 3 benda itu buat, maka dia merupakan kita memenuhi syiar agama Islam. Syiar ni maksudnya lambang. Itu tuan ibu dah sekalian. Jadi itu tadabbur surah Al-Alaq nanti insya-Allah. Kalau ada masa ni kita akan bawa. Tuan ibu dah sekalian, jadi dijelaskan lagi bahawa kerana itu janganlah telinga digunakan untuk mendengar sesuatu yang biadab, sesuatu yang tak berapa elok.
Di kerana itu jangan gunakan telinga untuk satu ibadat. Kata Imam Ghazali, ucapan ribah. Ribah ni maksud dia mengumpat. Ribah maksud dia mengumpat. Dan juga telinga juga jangan digunakan untuk pembohongan, dan telinga jangan digunakan untuk provokasi dan perkataan-perkataan yang keji serta mengadu domba ataupun namimah, mengadu domba. Jadi telinga dengar dia nak sampai pada orang lain. Ini masalah. Jadi silap guna telinga. Contoh dia, bila kawan ni dengar je sambil duk iruk ayam teh tarik. Teh tarik tu duk iruk cantik dah. Tapi yang tak elok ya, sambil dirut dia tarik tu dia dengar kat cerita orang. Lepas tu mula hantar tadi aku dekat kedai, dia pun duk kata kat hang. Lepas tu kawan kita apa excited lah, takkan nak cerita pada aku koma tu ataupun titik. Si kawan yang dengar tu dia pun kata apa kat aku. Depa kata hang ni memang teruk, perangai teruk. Tak guna ni orang tu. Ada tak guna tu dia yang tambah. Yang dia dengar tu dia pun kata dia teruk aja. Jadi dia mula jadi penokok tambah dan sebagainya. Jangan jadilah adu pengadu domba. Dia tuan ibu dah sekian orang yang mengadu domba ni, maka nasib dia di mana? Dia dalam kubur. Golongan namimah dia diseksa di dalam kubur. Seperti mana ada sebuah hadis yang berkaitan tentang Nabi meletakkan pelepah tamar dalam mafhum dari hadis tersebut. Satu sebab masalah kencing, yang kedua sebab dia ni orang namimah punya orang yang mengadu domba. Dia tuan ibu dan sirama na'udzubillah tadi. Ini perbuatan yang dilarang. Dan seterusnya mendengar keburukan orang lain. Dan hendaklah kesemua itu dihindari dengan sebaiknya yang mungkin, dan apalagi mengaku sebagai seorang Muslim yang tunduk dan patuh tentang ajaran agama. Di samping itu, menghindarkan mendengar perkataan-perkataan tersebut. Muka surat 112. Dan juga harus menghindari dan juga mengucapkannya. Sama ada hindar dari segi mendengar ataupun mengucapkan. Andai telinga kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang dibenci oleh ajaran Islam, sudah tentu apa yang semestinya akan mendatangkan manfaat akan sebaliknya. Jadi asalnya telinga ni dalam petikan ini, asalnya telinga itu dia menjadi manfaat mendengar benda-benda yang baik, tapi bila disalahgunakan menjadi darurat, menjadi satu benda yang memudaratkan bagi diri kita, sama ada di dunia dan juga hari akhirat. Di dunia dan hari akhirat. Sebab itulah perkabaran apapun tak pasti jangan kongsi. Kalau kongsi pun menambahkan lagi manfaat, tak ada masalah, tapi menambahkan dari darurat lagi masalah. Dan dijelaskan lagi bahawa dan juga dia juga boleh menjadi sesuatu yang membahayakan diri kita, mendatangkan mudarat pada kita, dan sesuatu yang semestinya akan mendatangkan kebaikan buat diri kita, akan sebaliknya menjadi sesuatu yang mendatangkan kerosakan dan juga kebinasaan. Asalnya pahala nak dapat daripada telinga ni cukup banyak. Hanya dengar saja, tak perlu cakap. Sebelum nak lena tu pasanglah apa-apa saja, tazkirah dan sebagainya. Tapi kalau pasang ceramah lagi, kita berfikir kita tak boleh lena pula tu. Jadi mungkin pasang ayat Quran dan sebagainya mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau dengar lagi satu, bila kita belajar ni otak kita berjalan. Tapi bila kita nak lena, maka kita pasang lagi ceramah, wallahu a'lam bissawab, mungkin tuan-tuan boleh lena. Tapi kalau sebahagian orang bila dia dengar ceramah otak dia jalan, jadi dia tak boleh lena malam tu sebab dia dengar apa yang dicakapkan. Tapi kalau kita boleh lena tu kan okey lah, maksudnya otak kita waktu itu tidak berfungsi buat seketika. Jadi tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebab tu sebelum tidur maka diajar kepada kita untuk membaca zikir-zikir dan sebagainya, ayat Al-Quran 30 dan juga sebagainya, muawazat dan sebagainya. Jadi dijelaskan lagi, jangan sesekali kita mempunyai prasangka bahawa perbuatan dosa hanya khusus menimpa orang yang bercakap saja. Jadi kata Imam Ghazali, jangan kita sangka bahawa dosa ni mai daripada mulut, mai daripada lidah. Tetapi sebenarnya dosa juga boleh datang daripada telinga. Jadi orang yang mendengar tidak mendapat dosa. Mungkin Imam Ghazali mengatakan begitu. Yang duk kutuk orang tu dia saja, kita dengar saja. Mungkin dikatakan Imam Ghazali ada orang sangka macam tu.
Tapi orang yang mendengar tidak mendapat dosa, dia rasa macam tu. Sebab dalam hal ini Rasulullah SAW tegas memberi penerangan dalam sebuah hadis, annal mustami' syarikun al-qail wa huwa ahadul mughtabi al-mughtabi. Sesungguhnya orang yang mendengar adalah bersekutu. Maksudnya sofa je, rakan kongsi. Bersekutu ni maksudnya rakan kongsi dengan orang yang bercakap dalam dosa, dan dia merupakan salah satu dari dua orang yang berbuat ribah atau mengumpat. Jadi orang yang mendengar pun menjadi salah satu rakan kongsi bagi dia. Jadi saya ingat kita balik malam ni kita jadi mami jarum lah. Saya tahu saya mami jarum dulu. Oh, kawan tu nak mengumpat. Di bawah dia kata, oh tak mau dah lah. Tak mau dah dengar semua ni, mau di dosa lah kau. Oh, mai itu boleh jadi tahap wali tuan. Ibu budaya sekalian. Jadi kita dalam hidup ni kadang-kadang mungkin terkhilaf. Kadang-kadang tak boleh hindar benda ni. Kita bukan duduk dalam gua seorang-seorang. Barangkali mungkin terdedah dengan dosa. Bila kita terdedah dengan dosa, masa kita terleka ataupun terlalai, maka beristighfar lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dengan astagfirullahalazim, silap wayang. Allah a'lam bissawab. Dan kerana yang demikian, hendaklah kita semua berhati-hati di dalam mendengar segala perkataan. Jangan sampai terikut-ikut mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh ajaran Islam. Semoga Allah memberi perlindungan dan pertolongan kepada kita dan dapat memelihara telinga dari mendengar sesuatu yang tidak manfaat dan gunanya, sehingga diri ini terselamat di sepanjang masa. Itu tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian. Jadi kita sambung sikit lagi tentang tafsir. Ada 2 minit lagi. Tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, ada satu tafsir As-Sa'di. Tafsir Sa'di ini antara tafsir abad yang ke-14. Tafsir yang lama. Dan bila mentafsirkan ini, tafsir Sa'di ini oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dia menjelaskan bahawa Allah menjelaskan banyak orang-orang yang tersesat yang mengikuti iblis yang terkutuk. Dan sesungguhnya kami jadikan, iaitu kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan jin daripada manusia. Jadi orang yang tersesat ini yang mengikut iblis, maka mereka ini adalah isi neraka Jahannam, dan kebanyakan daripada jin dan juga manusia. Dan binatang ternak menjadi lebih baik keadaannya daripada mereka. Binatang ternak pun tak masuk dalam neraka Jahannam. Tapi orang yang mengikut iblis, mereka masuk ke dalam neraka. Betul yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi. Jadi telinga ini dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah dengan pendengaran yang maknanya sampai ke dalam hati mereka. Jadi dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai menyebabkan hati kita mendapat kesan dan juga manfaat daripada ayat tersebut. Iaitu orang yang memiliki sifat-sifat buruk seperti binatang ternakan yang tidak berakal, mereka itu lebih mementingkan apa yang fana di atas apa yang kekal. Jadi mereka lebih sandiwara dengan dunia ini, seronok dengan dunia, suka melakukan apa-apa sahaja, bertindak dan sebagainya ini hanya untuk kepentingan dunia. Tetapi tindakan mereka itu tidak ada kepentingan di hari akhirat. Jadi mereka hilanglah akal mereka. Sepatutnya akal itu digunakan untuk meraih kehidupan dan juga bekalan di hari akhirat. Contoh dia, akal yang tadi saya beritahu kepada ibu dan sedang kadang-kadang kita kena menggunakan akal kita dalam nak buat ibadat. Kita fikir-fikir mana ibadat yang boleh mendatangkan banyak pahala. Mai ke masjid contoh, setiap tapak kaki kita yang melangkah itu dia diberi ganjaran dan juga dihapuskan satu dosa dan juga sebagainya. Dia berwuduk dengan baik. Banyak amalan-amalan yang secara kita sedap tak sedap, dia adalah amalan soleh. Duduk dalam majlis ilmu, ni tak gaduh nak sujud rokok, tapi dapat pahala. Banyak baca Quran, satu huruf ganda. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau hari ini kita baca surah Al-Kahf, berapa huruf yang ada dalam tu, tak terkira. Saya pun tak tengok, tak rujuk berapa huruf yang ada dalam surah Al-Kahfi tu. Jadi wallahu a'lam bissawab. Lepas tu ataupun kita dorong orang untuk buat kebaikan.
Contoh dia, bagi dia Quran. Tengok dia duduk saja, tak tahu nak buat apa, duduk tengok insek. Ambil Quran satu. Kemudian abang ada nak tak kalau saya bagi Quran, nak baca? Jadi mustahil orang tu pegang bila letak balik. Paling tidaknya satu huruf dia baca kira jadilah. Jadi mustahil orang yang pegang. Sebab itu tuan-tuan ibu dah sihat, kita nak baca Quran ni satu je. Kita jangan display Quran tersebut di tempat yang payah kita nak access, payah kita nak buat, nak ambil. Letak Quran tu, ya Allah, belakang kali buku-buku semua nak ambil. Macam mana pakai tak ternampak Quran tu, pakai tak baca lah Quran tu. Jadi nak jadikan pendamping ini, dia kena bagi nampak. Quran tu kira bagi nampak. Bila kita nampak, kita baca. Tapi kalau tak nampak langsung, seminggu cari mana Quran mak, mana Quran pak, tak tahu, memang tak baca langsung. Dia masuk seminggu dah tak baca Quran. Tapi Quran tu bagi yang mudah kita capai. Kalau di tempat tidur ada satu, itu adalah lebih baik. Jadi kalau gunakan cantiklah. Mungkin ada di tempat Quran ni terlampau banyak dekat rumah sampai 7-8 contoh. Daripada tak guna langsung tu, letak tempat-tempat yang selalu orang panggil apa hotspot ke apa, Allah alam lah, saya tak erti nak sebut. Jadi tempat-tempat yang orang panggil kita selalu duduk lepak ataupun saja letakkan di situ satu. Jadi ada manfaat daripada duduk tersusun dalam hari tak guna. Jadi tak dapat manfaat daripada tersebut. Mungkin kita pun tak teringin nak buka. Wallahu a'lam bishawab. Saya nasihat pada diri saya, terutamanya daripada ibu-ibu dan ayah sekalian, mudah-mudahan kita boleh menjadikan Al-Quran ini sebagai nilai tambah kita dan bekalan kita untuk hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Di samping kita menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Cuma maaf pada ibu dan ayah sekalian kalau terasa hati dan juga sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita diridai oleh Allah. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuuna shighara wa 'alal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa rahmatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.